أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri kelas Duha Fiqh Muamalat La Riba yang bersiri yang kita lakukan online. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincangkan mengenai topik yang ke-14. Ya, topik yang ke-14, bab mengenai perbankan Islam bahagian kedua, iaitu bab mengenai pembiayaan beli rumah. Ya, iaitu pembiayaan beli rumah. Ya, banyak sangat sudah diperkatakan dan dibincangkan berkenaan dengan perbankan Islam, dan siri ini adalah bertujuan untuk memberi kita maklumat, ilmu dan juga manfaat. Apakah itu perbankan Islam? Jadi hari ini kita bincang bahagian yang kedua, iaitu pembiayaan pembelian rumah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai 13 topik. Ya, Alhamdulillah, kita telah selesai 13 topik dan kita adalah dalam, orang kata apa, in the middle of fasa kedua. Ya. In the middle of fasa kedua. Kita telah jalan setengah dah. Ya, setengah perjalanan dalam fasa kedua dalam kurikulum fiqh muamalat la riba ini. Dan insyaAllah hari ini seperti yang saya sebut, kita akan bincang topik yang ke-14, iaitu topik perbankan Islam bahagian kedua, iaitu pembiayaan beli rumah. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah ciri-ciri perbankan dan sistem keuangan patuh syariah ataupun sistem keuangan Islam? Ya. Yang pertama, ia mesti bebas dan ia bebas daripada riba. Riba itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah dosa besar. Dosa besar. Allah beri amaran kepada kita bahawa dosa riba boleh membawa kita kekal di dalam neraka. Ya, jadi sistem perbankan Islam ini ialah untuk mengelakkan diri kita terlibat dengan riba. Yang kedua, ia bebas daripada gharar. Maksudnya apa-apa yang tidak tentu, apa-apa yang boleh merugikan kita, ya, sistem keuangan Islam adalah bebas daripada gharar. Ya. Kalau ia mengandungi gharar, contohnya harga tak tahu, bila nak deliver tak tahu, itu bukan sistem keuangan Islam. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ia mesti bebas daripada darar. Darar maksudnya apa? Ia bebas daripada menyebabkan kesulitan kepada kita, keburukan daripada kita. Ya. Dan sistem keuangan Islam juga, kita mesti bebas untuk berkontrak. Ya, selagi kita layak, kita bebas untuk kontrak. Selagi kita memenuhi rukun dan syarat-syarat berakad, maka kita bebas berkontrak. Kita bebas untuk beli apa, kita bebas untuk pinjam wang, kita bebas untuk buat pembiayaan di perbankan Islam. Dan bebas daripada kawalan harga dan manipulasi. Jadi, dalam sistem kewangan Islam dan sistem perbankan Islam, ya, mesti tiada kawalan harga ataupun manipulasi harga. Ada orang bertanya, kalau macam tu macam mana kerajaan menetapkan harga minyak dan sebagainya? Itu cerita lain. Sebab apa? Dalam sistem perbankan Islam atau sistem kewangan Islam ada apa? Ada exceptionnya, pengecualiannya. Nanti kita bincang bila kita bincang berkenaan dengan pasar dalam Islam. Jadi, sistem kewangan Islam juga mesti bebas.
bebas daripada qimar dan maisir, bebas daripada unsur-unsur perjudian. Ya, tidak boleh ada unsur-unsur perjudian sama ada secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung tu seperti di Genting Highland lah. Ya, itu berjudi, kasino dan sebagainya. Apakah yang tidak langsung? Tidak langsung seperti apa? Seperti pertandingan-pertandingan yang boleh terjebak dalam judi ataupun maisir. Sistem kewangan Islam, ya, kita mempunyai hak untuk bertransaksi dengan harga yang adil. Nampak tak? Dengan harga yang adil. Apa harga yang adil? Harga yang adil selalunya adalah kita panggil harga pasaran ataupun harga yang dipersetujui sama ada antara pembeli ataupun antara penjual. Ya, adil tu maksudnya semua harga itu menuruti dan mematuhi kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem kewangan Islam mesti dibina di atas satu moral dan etika. Dan moral dan etika maksudnya apa dia? Maksudnya contohnya dari segi iklan kita, dari segi kita mencari customer, dari segi kita bersaing dan semuanya mesti ada moral dan etika. Dan mesti menggalakkan persaudaraan sama ada kontrak itu jadi atau tak jadi, kita tidak boleh melibatkan putus persaudaraan antara sesama Islam. Sistem kewangan Islam hak untuk sama rata, adil dan maklumat yang tepat. Maklumat mesti tepat. Maklumat harga, maklumat penghantaran, maklumat keadaan rumah, keadaan kereta yang hendak dibeli, semuanya maklumatnya mesti tepat. Dan sistem kewangan Islam galakkan maslahah, bukan masalah. Maslahah. Galakkan maslahah maksudnya kebaikan kepada umat. Mesti galakkan kebaikan kepada umat. InsyaAllah. Ini adalah satu summary atau satu ringkasan apakah ciri-ciri perbankan dan ciri-ciri sistem kewangan Islam. Alhamdulillah. Baik. Kita pergi kepada perbincangan mengenai topik pembiayaan beli rumah hari ini. Apakah definisi rumah dalam Islam? Apakah definisi rumah dalam Islam? Menurut Islam, rumah merupakan satu keperluan kepada masyarakat Islam di dalam membantu pembangunan keluarga agar menjadi seorang individu Muslim yang menepati kehendak dan karakter yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab, rumah disebut sebagai dar, dar yang berasal dari perkataan darra, iaitu bermaksud mengelilingi, maksudnya mengelilingi, manakala kedua bait bermaksud tempat berlindung, tempat berlindung yang tertutup berasal dari perkataan bata, bermaksud tempat meluangkan masa untuk semalaman. Jadi rumah itu apa maksudnya rumah dalam Islam? Rumah dalam Islam bermaksud satu benda yang mengelilingi. Bukankah kita duduk di rumah, dinding dan bumbung mengelilingi kita, menutupi kita, melindungi kita. Jadi dia datang daripada perkataan bait. Bait maksudnya melindung. Melindung itu dipanggil rumah. Jadi kalau sesuatu yang tidak melindungi, dia bukan rumah. Pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, iaitu tempat kediaman rumah ialah tempat kediaman bagi seorang Muslim, ialah tempat di mana dia wajib mempertahankan dirinya dari elemen-elemen luar, di mana dia akan merasa bebas dari kekangan serta tekanan daripada masyarakat sekeliling. Jadi, di luar daripada rumah itu, dia mesti menutupi aurat dan sebagainya. Tapi di dalam rumah, dia bebas untuk Untuk membuka auratnya di segi limitation yang Allah telah beri kepadanya. Dan di dalam rumah juga, dia boleh, dia wajib mempertahankan dirinya daripada elemen luar. Orang nak masuk curi dan sebagainya. Bahkan dalam satu hadis, Nabi SAW melarang kita mengintai rumah-rumah orang, mengintai rumah-rumah orang. Sebab apa? Islam memberikan privacy kepada semua orang dalam rumah dia. Kita tak boleh mengintai. Malahan orang yang mengintai boleh dicucuk matanya. Kalau dicucuk matanya, orang yang menyucuk matanya itu tidak boleh didakwa mencederakan orang lain. Sebab apa? Sebab perbuatan mengintai itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Islam mengamalkan dalam rumah ini, Islam mengakui privacy
keluarga dan individu masing-masing. Bahkan orang yang mempertahankan hartanya daripada dicuri lalu dia meninggal, ada yang mengatakan ia telah mendapat pahala syahid. Kesimpulannya, kediaman perlu mempunyai ciri-ciri yang bertepatan dengan ajaran Islam, iaitu tempat untuk membangunkan keluarga, membentuk peribadi Muslim yang sejati ke atas anak-anak dan ahli keluarga, ruang menenangkan hati, jiwa dan merehatkan diri, ruang yang terasing daripada dunia luar. Rumah ini adalah tempat kita mendidik keluarga. Ya, selalunya kalau anak kat luar tu menjadi orang yang tidak baik, selalunya adalah pendidikan yang tidak baik. Jika di luar sana anak mempunyai perangai yang baik, akhlak yang baik, selalunya ia datang daripada pendidikan di rumah yang baik. Ya, rumah juga adalah tempat untuk menenangkan hati. Setelah kita bekerja sehari suntuk mencari rezeki, maka rumahlah tempat yang kita balik untuk tenangkan hati dengan keluarga, orang-orang yang kita tersayang. Setengah-setengah orang balik rumah dia jadi rumah macam neraka dia panggil. Itu bukan rumah sebenarnya. Rumah sepatutnya menjadi tempat yang untuk kita menenangkan hati setelah satu hari mencari rezeki Allah. Dan ruang yang terasing daripada dunia luar. Rumah itu kita adalah tempat yang kita merasa selamat, ya, selamat daripada ancaman luar, selamat daripada orang tengok-tengok kita, selamat daripada mara bahaya. Itulah rumah. Ruang latihan untuk bersosial berlandaskan kehendak adat-adat Islam. Rumah juga merupakan ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mencapai tahap tinggi keimanan. Rumahlah tempat kita melatih keluarga kita, melatih anak kita, ya, melatih menantu kita dan sebagainya untuk berlandaskan adat-adat Islam. Kalau seseorang itu tidak mempunyai adab, maka kebarangkalian besarnya dia tidak dilatih di rumahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan sesiapa sahaja jika anak kita berperangai berakhlak yang buruk. Sebab itu selalunya adalah sebab pendidikan daripada rumah kita sendiri. Apakah tanggungjawab suami menyediakan kediaman atau menyediakan rumah? Suami hendaklah memberikan nafkah. Suami hendaklah memberikan nafkah zahir dan batin kepada isterinya mengikut kemampuannya. Sama ada bini itu konduktor, ya, sama ada bini itu kontraktor dan sebagainya, adalah menjadi tanggungjawab, ya, isteri untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada menjadi tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah zahir dan batin kepada isterinya. Itu adalah tanggungjawab suami. Dan menyediakan keperluan asas kepada isteri, iaitu makanan yang mencukupi dan pakaian yang mengikut keperluan. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya dalam surah Al-Baqarah ayat 233, maksudnya, dan kewajipan suami memberikan makan dan pakaian kepada isteri dengan cara yang baik. Isteri juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang selesa dan selamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 6 surah At-Talaq, maksudnya, tepatkanlah mereka, yakni perempuan-perempuan yang aidah, di dalam kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah menyengsarakan mereka untuk menimpakan kesusahan kepada mereka. Jadi si suami adalah bertanggungjawab dan menjadi kewajipan suami untuk menyediakan rumah sebagaimana yang mampu. Kalau dia tak mampu menyediakan rumah lima bilik, dia sediakan rumah yang ada 3 bilik. Kalau dia tidak mampu, ya, membeli sebuah rumah, ya, maka dia sewalah apa yang mampu untuk menyediakan tempat kediaman yang baik untuk isterinya. Baik. Apakah perbezaan? Yang ini kita ulang supaya kita boleh ingat. Ya, ramai orang mengatakan perbankan Islam sama saja dengan perbankan konvensional. Tidak, sekali-kali tidak. Perbankan Islam jauh berbeza daripada perbankan konvensional. Tapi apakah perbezaan asas antara perbankan Islam dan perbankan konvensional? Ya, perbankan konvensional semua kontrak perbankan ataupun produk perbankan konvensional adalah berasaskan kepada kontrak pinjam ataupun loan payment. Maka apabila kita bayar lebih dalam kita punya kontrak pinjaman ataupun loan payment, maka itu terjadinya riba. Maka kalau kita mengambil apa-apa sahaja produk perbankan konvensional,
maka kita akan terlibat dengan dosa besar riba. Ya. Apa bezanya dengan produk perbankan Islam? Produk perbankan Islam tiada langsung kontrak pinjaman walaupun kontrak pinjaman adalah kontrak yang harus, tetapi perbankan Islam adalah satu entiti perniagaan. Kalau mereka beri kontrak pinjaman, mereka perlu ambil ya jumlah yang diberi pinjam, macam mana mereka nak tanggung kos-kos operasi dan sebagainya. Maka perbankan Islam mengenalkan ataupun menawarkan tawarkan produk perbankan Islam yang berasaskan kontrak jual beli, kontrak sewa ataupun kontrak perkongsian ataupun mana-mana kombinasi kontrak-kontrak. Ya, ini adalah kalau tuan-tuan dan puan nak tahu orang kata apa, maklumat mudah perbezaan yang ketara antara perbankan Islam dan perbezaan dengan perbankan konvensional ialah perbankan konvensional hanya menawarkan kontrak pinjaman. Maka apa-apa saja keuntungan di atas pinjaman itu adalah riba. Walhal produk perbankan Islam tiada kontrak pinjaman, walaupun kontrak pinjaman itu adalah harus, tetapi produk perbankan Islam adalah berasaskan kontrak jual beli, sewa dan perkongsian. Ya, baik. Apakah jenis-jenis kontrak pembiayaan pembelian rumah? Perbankan Islam, perbankan konvensional seperti yang saya sebut sebentar tadi, ia menawarkan kontrak pinjaman sahaja. Ia menawarkan kontrak pinjaman sahaja. Walhal dibandingkan dengan perbankan Islam menawarkan kontrak-kontrak berikut untuk pembelian rumah seperti kontrak bai bitaman ajil, kontrak musyarakah mutanakisah dan kontrak tawaruk serta kontrak bai al-istisna. Apa semua kontrak-kontrak ini? Ini berbeza cara kita mengamalkan satu kontrak kerana ia bergantung kepada setiap bank. Setengah bank menggunakan kontrak bai bitaman ajil, setengah bank ada bai bitaman ajil dan musyarakah mutanakisah. Setengah bank menawarkan kontrak yang berlainan untuk rumah yang sedang dibina, berbandingkan rumah yang telah siap. Jadi ikut. Tapi kalau perbankan konvensional, sama ada rumah itu siap, rumah itu tak siap, sama ada mana-mana satu perbankan konvensional, mereka menawarkan kontrak pinjaman. Baik. Apakah kontrak perbankan konvensional, tuan-tuan dan puan-puan? Kontrak perbankan konvensional hanya satu, iaitu kontrak pinjaman. Ya, perbankan konvensional hanya menggunakan kontrak pinjaman. Ya, hanya menggunakan kontrak pinjaman, bukan kontrak jual beli atau perkongsian. Keuntungan daripada pinjaman tersebut adalah berdasarkan riba. Jadi kalau kita terlibat dengan perbankan konvensional, kita ambil apa-apa produk perbankan konvensional seperti produk pinjaman rumah, produk kad kredit dan sebagainya, kita akan terlibat dengan dosa besar riba. Sebab itu kita kena jauhkan diri kita sejauh-jauhnya daripada terlibat dengan apa-apa produk perbankan konvensional. Jadi dalam kontrak beli rumah perbankan konvensional, mereka menggunakan kontrak pinjaman. Mula-mula kita bayar 10%, bayaran muka ataupun kita panggil deposit ataupun kita panggil down payment, kepada pemilik rumah ataupun pemaju perumahan, dan pemaju perumahan akan beri kita sale and purchase agreement, maka kita menjadi beneficial ownership. Maka kita pergi kepada bank, mana-mana bank sekalipun, dan bank bersetuju mengikut kemampuan kita untuk menawarkan kita kontrak pinjaman, maka kita bank kita akan sign, kita panggil deed of assignment atau charge. Maksudnya rumah itu dituntut oleh bank selagi pinjaman kita tidak dibayar sepenuhnya. Kemudian bank akan bayar baki 90% kepada pemilik rumah atau pemaju rumah. Kita dah bayar 10% dan bank bayar 90%. Maksudnya bank bagi hutang 90% kepada kita dan kita akan bayar balik setiap bulan selama 20, 30 ataupun 35 tahun yang merupakan prinsipal dan riba. Kenapa ada riba dalam kontrak pinjaman ni? Kerana ia menggunakan kontrak pinjaman. Bila ada kita guna kontrak pinjaman, maka apa-apa untung ke atas pinjaman itu adalah riba. Jadi oleh itu sekali lagi saya sebut, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terlibat langsung dengan perbankan konvensional. Jangan kita pastikan kita tidak terlibat. Kadang-kadang kita
tak sengaja terlibat, kita pergi minta pembiayaan untuk beli rumah, beli kereta, tiba-tiba kita tak sebut. Kita nak pembiayaan Islam, mereka terus buat pembiayaan konvensional. Jadi kita kena pastikan. Kalau kita betul-betul takut kepada dosa besar riba, maka kita kena pastikan semua urusan kita dengan bank adalah urusan dengan perbankan Islam. Baik. Kita kupas tuan-tuan dan puan-puan satu persatu akad-akad yang digunakan untuk pembiayaan beli rumah. Sejak Bank Islam ditubuhkan dalam tahun 1983, antara kontrak yang pertama sekali digunakan atau antara akad yang pertama sekali yang digunakan untuk pembelian rumah dan pembelian rumah lah, ya, ialah kontrak Bai Bitaman Ajil ataupun orang panggil BBA, Bai Bitaman Ajil. Apa maksud Bai Bitaman Ajil? Ya, mari kita kupas sedikit-sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Ya, bukan secara detail sangat, ya, jadi tuan-tuan boleh faham. Kalau pergi pada bank, kalau bank kata saya offer Bai Bitaman Ajil dan Musyarakah Mutanakisah, kita tahulah apa dia Bai Bitaman Ajil ataupun kontrak Musyarakah Mutanakisah. Baik maksudnya jual beli. Baik maksudnya jual beli. Bitaman Ajil maksudnya secara tangguh, ya, iaitu pembayaran secara tertangguh. Jadi Bai Bitaman Ajil maksudnya pembelian dengan pembayaran bertangguh. Maksudnya bukan beli cash lah. Bai Bitaman Ajil maksudnya jual beli yang bertangguh. Dikenali juga sebagai Bai Muajjal, iaitu jual beli yang tertangguh. Bai Muajjal, ya. Antara kontrak pertama yang digunakan oleh pembiayaan pembelian rumah di Malaysia. Apakah dalil-dalil yang mengharuskan kontrak Bai Bitaman Ajil? Telah diriwayatkan dalam satu hadis seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Jabir radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membeli seekor unta daripada beliau semasa berada di luar Madinah dan dibayar selepas kembali ke Madinah. Maksudnya Nabi buat jual beli tapi bayar kemudian. Iaitu adalah Bai Bitaman Ajil ataupun Bai Muajjal. Jadi Nabi mengamalkan pembelian dengan bayaran tertangguh. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW membeli sejumlah gandum daripada seorang Yahudi berdasarkan bayaran tertangguh dan dia telah memberikan perisai sebagai cagaran. Baik, dalam hadis ini ada terdapat beberapa pengajaran ataupun beberapa hukum. Yang pertama adalah diharuskan untuk kita berjual beli dengan orang bukan Islam maupun Yahudi sekalipun. Yang kedua ialah pembelian secara tertangguh, pembelian secara bayaran tertangguh adalah diharuskan. Dan yang ketiga ialah diharuskan juga kita memberi cagaran apabila kita membeli secara tertangguh atau bayaran secara tertangguh. Dan cagaran itu boleh diterima oleh kedua-dua pihak. Ya, dan setelah bayaran habis dibayar, maka cagaran itu pun diberi balik kepada pembeli. Baik, macam mana carta alir kontrak Bai Bitaman Ajil ataupun BBA ini? Dalam kontrak Bai Bitaman Ajil terdapat tiga pihak. Yang pertama ialah bank, yang kedua ialah pelanggan dan yang ketiga ialah pemaju. Yang ketiga adalah pemaju ataupun pemilik rumah itu sendiri. Ya. Mula-mula adalah sama, ya. Kita bayar 10% deposit atau down payment atau bayaran muka dan kita sign ataupun kita tanda tangan sale and purchase agreement, SPA ataupun orang panggil SMP. Dan dalam kontrak sales and purchase agreement ataupun SMP, kita diberi hak beneficiary ataupun beneficiary ownership. Ya. Kita diberi beneficiary ownership. Maksudnya kita adalah pemilik rumah itu secara beneficiary. Maka sebab kita menjadi pemilik rumah itu secara beneficiary, maka kita pergi ke bank, dan memohon pembiayaan untuk beli rumah. Setelah kita punya permohonan pembiayaan pembeli rumah itu sudah diluluskan oleh bank, maka bank beli rumah itu daripada kita sebab kita itu adalah pemilik beneficiary atau beneficiary owner. Ya, bank akan beli rumah itu daripada kita menggunakan kontrak property purchase agreement. Property purchase agreement. Contohnya rumah itu 200,000. 200,000 kita bayar down payment atau deposit
20,000 yang merupakan 10% daripada harga rumah sepenuhnya. Maka kita pergi kepada bank, kita memohon pembiayaan 180,000. Ya. Jika bank meluluskan permohonan pembiayaan kita, maka bank akan beli rumah itu dengan harga 180,000. 180,000 melalui kontrak diberi nama Property Purchase Agreement. Ya. Property Purchase Agreement dengan 180,000 itu yang 90%, bank akan bayar, bukan bayar pada kita, bank bayar kepada penjual rumah tu ataupun pemaju, ya, pemaju, sebab kita hutang dengan siapa? Pemaju dengan penjual, ya. Dan kemudian bank akan jual kembali kepada kita. Bank akan jual kembali kepada kita, ya, rumah yang telah dibeli oleh bank itu melalui PSA ataupun Property Purchase Agreement. Property Purchase Agreement, ya. Dan tiap-tiap bulan kita akan bayar berperingkat-peringkat ataupun ansuran kepada bank selama 20 ataupun 30 tahun, ya. Baik, jadi dalam kontrak buy bitaman ajil terdapat 3 kontrak. Yang pertama ialah Sale and Purchase Agreement, yang kedua adalah Property Purchase Agreement di mana bank beli rumah itu daripada kita, dan yang ketiga ialah Property Sale Agreement, bank jual kembali kepada kita dengan harga yang lebih besar. Contohnya, kita beli 200,000, kita bayar down payment sebanyak 20,000 ataupun 10%. Kita jual kepada bank, bank beli pada kita 180,000. 180,000 itu dibayar kepada orang yang kita berhutang ataupun pemaju ataupun penjual rumah, dan bank kemudiannya menjualkan kembali rumah itu kepada kita, contohnya 300,000 yang kita bayar selama 30 tahun, ya. Dan tiap-tiap bulan kita bayar apa? Bayar ansuran. Ini tiada langsung kontrak pinjaman. Tiada langsung kontrak pinjaman, maka ia bebas daripada riba, insya-Allah. Tapi kontrak buy bitaman ajil ini, ya, telah menjadi isu oleh kebanyakan mazhab. Ya, kebanyakan mazhab. Ini kita cerita sikit-sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak diharuskan oleh kebanyakan mazhab, tapi diharuskan oleh mazhab Syafi'i. Ya. Oleh kerana pada mula-mula ditubuhkan perbankan Islam, maka ini adalah kontrak yang termudah untuk dilakukan. Alasannya ialah ia membenarkan ya, terdapat jual beli. Jadi jual beli wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka mereka mengambil approach ini. Oleh kerana terdapat unsur jual beli dalam kontrak ini, maka ia diharuskan oleh mazhab Syafi'i, ya. Sebab form over substance, maksudnya ada elemen jual beli, maka ia telah mengelak terlibat daripada riba. Alasan mazhab lain tidak mengharuskannya ialah terdapatnya helah untuk mengelakkan riba. Jadi untuk mengelakkan riba, mereka buat jual beli. Itu dakwaan setengah orang. Almarhum Syekh Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahawa terdapat helah. Ini bermaksud jalan keluar daripada kesulitan. Ia mempunyai gharar kerana melibatkan jual beli aset yang belum wujud. Ya, belum wujud. Kadang-kadang orang buat ataupun orang pakai buy bitaman ajil ini untuk pembelian rumah-rumah yang belum terpacak tiang pun. Orang kata macam tu. Macam mana kau jual beli rumah yang tak ada langsung? Jadi kebanyakan perbankan Islam di Malaysia telah pun mengurangkan penggunaannya dan beralih kepada akad-akad yang lain. Jadi saya ingin mengatakan bahawa mazhab Syafi'i membenarkannya. Kerana mazhab Syafi'i kata ada apa? Ada elemen jual beli, maka sudah terhindar daripada riba. Begitu juga Imam Syafi'i, ia mengharuskan pernikahan menggunakan mut'ah. Mut'ah, kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata niat itu tidak diambil kira kerana pada dasarnya, pada zahirnya terdapat akad yang sahih. Nampak tak? Imam Syafi'i dia membenarkan. Jadi kita di Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i, maka kita mengamalkan kontrak buy bitaman ajil. Tapi oleh kerana terdapat banyak penentangan daripada mazhab-mazhab ataupun ulama-ulama daripada mazhab yang lain, negara kita telah mengurangkan penggunaan kontrak buy bitaman ajil. Dan saya diberitahu bahawa Bank Negara mungkin mengeluarkan satu arahan bahawa kontrak buy bitaman ajil tidak boleh lagi digunakan untuk rumah-rumah yang dalam pembinaan. Sebab apa? Nak jual beli apa? Rumah tak ada. Kan? Baik. Tapi orang mengatakan kontrak ini atau kontrak buy bitaman ajil diharuskan oleh mazhab Syafi'i.
Baik. Isu rumah dalam pembinaan yang terbengkalai iaitu pemaju lari dan bankrupt semasa rumah dalam pembinaan. Baik Taman Ajit tidak memberikan perlindungan yang sewajarnya kepada para pembeli pelanggan. Pelanggan terpaksa membayar angsuran walaupun rumah telah terbengkalai. Ya. Walaupun bank boleh buat tuntutan ke atas jumlah baki harga jualan tertunggak, bank negara memerlukan bank untuk memberikan rebate ataupun diberi nama IBRA. Bank perlu melaksanakan pemeriksaan kepada pemaju yang melibatkan aset dalam pembinaan. Apa maksud ni tuan-tuan dan puan-puan? Bank negara beberapa tahun yang lalu mengatakan bahawa ya, bank tidak boleh menuntut harga sepenuhnya rumah itu. Ya, walaupun akad jual beli sudah dibuat, maka bank perlu memberikan ibrah. Contohnya, kita beli rumah 200,000, kita buat pembayaran 400,000. Kita dah bayar sikit-sikit, bank tak boleh tuntut ya jumlah harga jual iaitu 400,000. Bank negara memerlukan bank memberikan ibrah ataupun rebate ke atasnya. Ya, baik. Kita pergi kepada kontrak yang kedua. Kontrak yang kedua dalam pembiayaan pembelian rumah di perbankan Islam, iaitu kontrak musyarakah mutanaqisah, bukan mutanaqisah. Ya, lebih kurang. Musyarakah mutanaqisah, saya huraikan sedikit sebanyak. Apa dia kontrak musyarakah mutanaqisah? Tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar dan mengikuti ini secara teliti. Apa maksud musyarakah? Musyarakah bermaksud perkongsian. Ya, perkongsian dua orang atau lebih. Mutanaqisah ya, bermaksud berkurangan. Maksud berkurangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya diminishing. Jadi musyarakah mutanaqisah. Musyarakah mutanaqisah bermaksud perkongsian berkurangan ataupun dalam bahasa Inggerisnya diminishing musyarakah. Jadi perkongsian berkurangan. Apa yang berkurangan? Baik. Terdapat 3 kontrak dalam kontrak pembiayaan pembelian rumah ini. Ya, rumah menggunakan kontrak musyarakah mutanaqisah. Yang pertama ialah kontrak musyarakah. Ya, iaitu perjanjian perkongsian membeli rumah dengan bahagian yang telah ditentukan. Maksudnya, bank dengan pelanggan membeli rumah itu, mereka menandatangani kontrak musyarakah. Maksudnya, bank dengan pelanggan berkongsi. Ya, berkongsi untuk membeli rumah. Bank bayar 90% dan pelanggan membayar 10%. Ya. Kemudian ada kontrak ijarah. Ya, bank ya memberikan sewa kepada pelanggan. Yalah, dah beli rumah mestilah nak duduk ataupun nak bagi orang lain duduk. Maka bank beri sign satu kontrak ijarah ataupun kontrak sewa rumah kepada pelanggan. Dan kontrak yang ketiga iaitu supplementary contract, ya, ialah kontrak wa'ad. Ya, kontrak wa'ad iaitu janji oleh pelanggan untuk membeli bahagian bank dalam rumah tersebut secara angsuran. Ya. Sebab apa? Mula-mula bila ditandatangan kontrak musyarakah, pelanggan memiliki 10% daripada rumah itu dan bank memiliki 90% daripada rumah itu. Maka pelanggan tanda tangan kontrak wa'ad ataupun kontrak janji, ya, di mana pelanggan berjanji untuk membeli ke semua bahagian bank itu, iaitu 90% itu secara bayaran angsuran setiap bulan. Ya, baik. Jadi apakah carta alir ataupun proses dalam kontrak musyarakah mutanaqisah ini? Yang pertama, pelanggan membayar 10% daripada rumah itu dan bank membayar setelah diluluskan. Setelah diluluskan orang kata apa pembiayaan itu, maka bank pun membayar 90% ya harga rumah tersebut. Jadi mereka menandatangani kontrak musyarakah antara bank yang memegang 90% saham dalam saham pemilikan rumah ini dan antara pelanggan yang memegang 10% daripada pemilikan rumah ini, dan pelanggan menandatangani kontrak wa'ad. Kontrak wa'ad di mana pelanggan berjanji untuk beli 90% bahagian bank ini secara berperingkat. Ya, baik. Kemudian bank pajakkan saham dia 90% kepada pelanggan. Asalkan pelanggan membayar tiap-tiap bulan, ya, maka bank pajakkan ya rumah itu kepada pelanggan dengan kontrak al-ijarah. Maka maksudnya bank membenarkan pelanggan untuk mendiami rumah itu atau untuk memberikan sewa. Ya. Dan pelanggan membayar sewa untuk penggunaan saham 90% bank itu kepada harta, dan
pelanggan juga membayar beransur-ansur membeli saham 90%, ya, 90% daripada bank yang berupa lebihan daripada sewa yang dijanjikan. Dalam kotak ini mengatakan tiap-tiap bulan, ya, pelanggan membayar ansuran, dan dalam ansuran itu terbahagi kepada dua, ya, dua bahagian dalam ansuran. Contohnya dia bayar tiap-tiap bulan 1,200, dalam 1,200 ansuran tiap-tiap bulan itu terdapat dua bahagian. Satu bahagian untuk beliau sewa rumah daripada bank, yang keduanya ialah dia membayar bahagian bank iaitu 90%, dan bahagian bank itu akan sedikit sebanyak akan berkurangan tiap-tiap bulan, dan bahagian pelanggan itu akan meningkat tiap-tiap bulan. Contohnya macam ni. Ya, saham bank contohnya, saham bank adalah 90% dalam kontrak musyarakah mutanakisah, dan saham pelanggan adalah 10%. Dan tiap-tiap bulan pelanggan membayar apa? Membayar sewa dan juga membeli bahagian bank dengan dalam bayaran tiap-tiap bulan. Jadi apabila tiap-tiap bulan pelanggan membayar, bahagian pelanggan naik, dan bahagian bank berkurangan sedikit demi sedikit, contohnya selama untuk 30 tahun. Dan bila sampai 30 tahun, saham bank atas rumah itu telah menjadi kosong dan pelanggan memiliki 100% daripada rumah itu, dan alhamdulillah setelah 30 tahun, ya, rumah itu menjadi kepunyaan pembeli, ya. Terima kasih kepada Islamic Bank. Yang ini adalah contoh. Apa yang dipanggil musyarakah? Musyarakah ialah rumah itu dimiliki oleh kedua-dua pelanggan dan bank, sehingga pelanggan membeli semua bahagian bank itu, dan mutanakisah maksudnya bahagian bank itu akan berkurangan, diminishing, berkurangan. Mutanakisah maksudnya berkurangan. Bahagian bank akan berkurangan dengan bayaran ansuran tiap-tiap bulan pelanggan bank selama contohnya 30 tahun, maka bila sampai 30 tahun habis bahagian bank, maka pemilikan rumah itu menjadi pemilikan sepenuhnya oleh pelanggan. Alhamdulillah. Baik. Apakah kelebihan kontrak musyarakah mutanakisah? Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan tanya saya, apakah kontrak terbaik untuk beli rumah? Pendapat saya ialah kontrak musyarakah mutanakisah. Ya, mutanakisah. Musyarakah mutanakisah. Boleh sebut tak? Musyarakah mutanakisah. Jadi kenapa tuan-tuan dan perempuan? Kerana, ya, kontrak ini adalah kontrak yang selamat sedikit. Contohnya saya cerita. Tuan-tuan kalau nak pergi buat pembiayaan beli rumah, pergi tanya bank. Perbankan Islam, sama ada mereka offer atau tawar akad ataupun kontrak musyarakah mutanakisah. Melalui kontrak musyarakah mutanakisah, jika rumah dalam pembinaan, dan tidak siap dalam jangka masa yang dijanjikan, ya, pembeli boleh membatalkan kontrak dan menuntut kembali pembayaran yang telah dibuat. Berlainan daripada bayi taman ajil. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Sebab dalam kontrak musyarakah mutanakisah ada kontrak ijarah. Ijarah maksudnya apa? Kontrak sewa. Maksudnya pelanggan bila dia bayar 10%, dia bayar apa? Sewa masa depan. Sewa masa depan ataupun advance rental. Jadi kalau jadi rumah ataupun properti yang dia akan sewa itu tidak siap dalam jangka masa yang ditetapkan, pelanggan boleh membatalkan kontrak sewa ini sebab properti yang nak disewa tidak ada. Tidak ada. Ini adalah kerana subjek untuk disewa seperti yang saya sebut tadi telah pasti tidak wujud dalam jangka masa yang dijanjikan. Maka kontrak ijarah sewa boleh dibatalkan kerana tidak menepati perjanjian atau akad. Oleh itu kami syorkan, kepada siapa yang tanya kami kontrak mana yang terbaik, pendapat kami adalah kontrak musyarakah mutanakisah untuk kontrak pembelian rumah. Ya, kami syorkan pihak pilih kontrak musyarakah mutanakisah untuk pembelian rumah, terutama sekali dalam pembinaan rumah. Dalam pembinaan buat yang ni, ya tuan-tuan. Sebab kalau buy bitaman ajil tak boleh cancel sebab itu kontrak jual beli, ya, kontrak jual beli. Faham ya tuan-tuan? Baik. Apakah perbezaan antara kontrak buy bertaman ajil dan musyarakah mutanakisah? Ya. Buy bertaman ajil melibatkan kontrak jual beli. Musyarakah mutanakisah kontrak perkongsian, sewa dan jual beli. Ya. Kontrak buy bertaman ajil penjual dengan pembeli. Tapi dalam kontrak musyarakah mutanakisah ialah kontrak perkongsian. Buy bertaman ajil memerlukan aset dasaran yang ni tak perlu. Ya. Ya, tak perlu maksudnya apa? Tak perlu kena rumah tu ada ke tak ada, tak apa. Tak apa, kita boleh bina dan kemudian kita bayar sewa pendahuluan. Dalam buy bertaman ajil,
harga jualan adalah tetap sebab dia jual beli, dan musyarakah mutanakisah tiada harga jualan, ya, ia ada share, ya. BBA ataupun buy bertaman haji seperti saya sebut tadi, ada property purchase agreement, sale purchase agreement, charge deed. Dalam musyarakah mutanakisah, dia tak ada sale and purchase agreement sebab maaf, dia tak ada property purchase agreement, apa ni, sale agreement tak ada, property sale agreement, tapi dia ada musyarakah co-ownership agreement sebab bank dengan pelanggan dia menjadi pemilik equity ke atas rumah itu, dia panggil co-ownership. Dan terdapat juga charge and deed of assignment. Baik bertaman ajil, apabila kita beli rumah itu walaupun tidak siap, harta tanah itu memiliki kita yang jadi pemilikan, ya, tapi dalam musyarakah mutanakisah, tanah itu adalah milik pelanggan dan bank, melalui peratus hak milik di mana pelanggan akan beli secara angsuran dengan bayaran angsuran bulanan. Baik. Ada juga kontrak tawaruk. Kontrak tawaruk ini complicated sikit, tuan-tuan dan puan-puan, ya, ataupun kadang-kadang orang panggil property komoditi murabahah, ya. Sebab apa? Ya. Kontrak tawaruk ini menyebab adalah jualan tiga pihak, ya, untuk tujuan kontrak tawaruk ini adalah untuk memperolehi tunai, ya, untuk memperolehi tunai. Nanti bila kita bincang dengan pembiayaan tunai atau pembiayaan persendirian, ya, personal financing, kita akan bincang dengan lebih lanjut berkenaan dengan kontrak tawaruk. Nah, jadi dalam kontrak tawaruk, saya bagi yang penerangan yang mudah sedikit, ialah ia mempunyai tiga pihak, ya. Tujuannya adalah untuk memperolehi tunai, ya. Jadi tujuan utama seperti yang sebut tadi, kontrak tawaruk ini adalah untuk memperolehi tunai, ya. Pembeli membeli aset dari penjual atas pembayaran tertunda dan kemudian menjual aset tersebut kepada pihak ketiga untuk tunai. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam pembiayaan perbankan Islam, semua aset-aset ini, ya, semua aset-aset ini telah disahkan ada. Telah disahkan ada. Ya, ada maksudnya wujud, bukan atas paper sahaja. Baik. Macam mana? Dalam kontrak tawaruk, ia berbeza dengan kontrak buy bertaman ajil ataupun kontrak musyarakah mutanakisah. Sebab dalam kontrak tawaruk, ada satu lagi pihak yang lain, iaitu pihak yang menjual kelapa sawit. Apa kena mengena kelapa sawit yang beli rumahnya? Kita bagi contoh macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni tak boleh dibuat oleh orang selain daripada perbankan Islam, sebab ini adalah penjualan dan pembelian dalam kawalan. Di dalam kawalan, ya, untuk kepastian pengesahan, untuk memastikan bahawa minyak sawit ini ada. Contoh dia macam ni, ya. Rumah tu 200,000, ya. Jadi kita pergi kepada bank, kita kata, bank, saya nak beli rumah 200,000 ni, ya, tolong proses. Jadi bila bank approve financing ataupun pembiayaan, ya, sebanyak 200,000, bank akan beli minyak kelapa sawit di pasaran, iaitu daripada satu bursa diberi nama Bursa Suk Al-Sila. Bursa Suk Al-Sila. Yang nanti kita akan bincang dalam pembiayaan tunai. Suk maksudnya market ataupun pasar. Al-Sila maksudnya komoditi. Maksudnya bursa pasaran komoditi. Dan komoditi kelapa sawit itu memang ada. Jadi bank membeli kelapa sawit sebanyak 200,000 daripada bursa Suk Al-Sila dan menjualkan sawit itu kepada kita sebanyak 350,000. Baik, dalam hal ini kalau kita nak berhenti takat ini pun boleh. Kalau kita nak ambil minyak kelapa sawit itu pun boleh. Boleh, ya, sebab semua kontrak ini berdiri atas kakinya sendiri. Jadi bank menjualkan apa dia? Menjualkan kelapa sawit ini, harga kelapa sawit yang harga asalnya 200,000 dijualkan kepada kita 350,000. Jadi maksudnya kita dapat 200,000 tapi kita berhutang 350,000. Kemudian kita bagi tahu bank jual balik minyak kelapa sawit ini kepada pasaran itu kembali, bukan kepada penjual yang asal. Bank jual bagi pihak kita minyak sawit itu sebanyak 200,000, maka kita akan mendapat 200,000 ringgit cash, tapi kita berhutang dengan bank sebab bank jual minyak kelapa sawit itu kepada kita sebanyak 350,000. Dan kemudian bank akan bayar bagi pihak kita harga rumah itu sebanyak 200,000 kepada pemilik atau pemaju perumahan. Jadi dalam hal ini dipanggil komoditi murabahah. Kita tahu harga asal minyak kelapa sawit itu 200,000 dan kita tahu harga jual kepada kita 350,000. Maka dalam hal ini kita hutang cash dengan bank,
tapi kita cagarkan rumah kepada bank, ya. Baik. Kontrak yang keempat yang kita nak bincang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kontrak by al-istisna. By al-istisna. Kontrak ini jarang-jarang sangat digunakan oleh banyak perbankan Islam, tapi saya dengar bahawa bank negara akan menggalakkannya dalam sedikit masa lagi. Ya, al-istisna bermaksud artinya membuat sesuatu, menukang, ya, bertukang. Ya, berarti meminta dibuatkan sesuatu. Ya, kontrak istisna adalah perjanjian untuk menjual kepada atau membeli daripada seseorang aset yang tidak wujud yang akan dikilangkan atau dibina berasaskan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pembeli pada harga jualan yang ditentukan dan akan diserahkan pada tarikh masa depan yang tertentu. Ya, baik. Jadi kontrak istisna ini adalah maksudnya kita kontrak pada orang untuk bina rumah untuk kita, bina sesuatu untuk kita. Al-istisna dari sudut bahasa telah disepakati ulama bahawa al-istisna bermaksud meminta supaya dibuat sesuatu atau menempah sesuatu. Kalau kan kita pergi buat apa? Tempah baju, tempah seluar, itu istisna lah tu. Kita bayar sedikit dan sebagainya. Kalau barang itu barang kita, kalau barang itu adalah pembuat itu yang punya. Kalau kita bawa barang kita bagi ke orang untuk upah, itu dinama ijarah. Faham bezanya? Istisna maksudnya barang dan usaha itu adalah kepada orang yang kita berkontrak. Mazhab Hanafi mendefinisikan al-istisna sebagai akad ke atas barang yang ditempah secara hutang dengan syarat membuat mengikut apa yang diminta atau jual beli yang bersyarat. Ya, baik. Daripada Jabir bin Abdullah, seorang wanita telah berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku membuatkan sesuatu untuk engkau duduk di atasnya? Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang pandai bertukang." Sabda Nabi SAW, "Buatlah sekiranya engkau mahu." Maka wanita itu pun membuat mimbar tersebut. Jadi Nabi bersetuju untuk mengupah wanita ini, sama ada bila terima atau tidak, itu cerita lain, ya, untuk membuat sesuatu. Jadi ini adalah dalil asas keharusan kepada akad istisna. Contohnya untuk tempah pakaian. Tempah pakaian, ya, kita pergi satu kedai, satu tailor, kita tengok kain yang mana kita suka, kita upah dia. Ya, kalau kain itu kita bawa sendiri, itu ijarah. Ya, baik. Ataupun kita tempah perisian maksudnya kita buat modul by modul. Ya, ataupun kita tempah pembelian rumah belum siap, kita bagi ke orang upah, kita buat plan dan sebagainya, kita dapat kelulusan majlis tempatan, maka kerajaan tempatan, maka kita pun suruh dia buat rumah. Itu kontrak istisna juga. Dan dibayar berperingkat-peringkat. Apakah syarat-syarat al-istisna? Apa syarat akad dia? Menurut ciri-ciri barang yang ditempah, maklumat mengenai barang yang ditempah diperolehi ketika majlis sigar atau majlis akad, iaitu jenis dan kadar. Bila nak siap, peringkat macam mana kita nak bayar. Hendaklah ia menjadi perkara yang biasa dilakukan di kalangan manusia seperti menempah kasut, bangunan, rumah dan sebagainya. Ya, benda-benda ini sepatutnya menjadi adat yang telah biasa orang buat. Ya, boleh dibayar berperingkat-peringkat atau kesemuanya setelah siap. Kita boleh bayar berperingkat-peringkat. Siap tiang, siap dinding, siap bumbung. Ataupun kalau disetujui oleh kontraktor tu, kita boleh bayar bullet payment. Bullet payment maksudnya, bila rumah siap, kita bayar semuanya, kesemuanya. Jaranglah orang nak terima macam tu kan. Terdapat perbezaan ulama mengenai batasan waktu tempahan. Tapi majoriti ulama menetapkan mesti ada batasan waktu. Maksudnya rumah kena siap dalam masa 2 tahun. Baju kena siap dalam masa 2 minggu. Seluar kena siap dalam masa 1 minggu. Dan sebagainya. Kena ada batasan waktu. Kita kena bersetuju dengan orang yang kita nak beri upah. Iaitu tempoh mana mereka akan siapkan benda yang kita dah buat tempahan itu. Syarat subjek, ia mesti berbentuk ain. Maksudnya syarat subjek yang kita nak tempah itu mesti apa? Dia mesti sesuatu yang fizikal ataupun bukan fizikal. Seperti perkhidmatan, kita suruh orang buat report dan sebagainya. Hak milik sempurna apabila tempahan siap dan bayaran diperbuat sepenuhnya. Orang yang beri tempah ataupun orang yang menempah itu, hak milik itu akan menjadi, barang yang ditempah itu akan menjadi hak miliknya sepenuhnya apabila barang itu telah siap dan apabila dia telah
bayar sepenuhnya. Baik, dalam kontrak al-istisna contohnya, ya, untuk pembelian rumah yang dalam pembinaan, ya, pelanggan menandatangani akad istisna pertama untuk melantik bank sebagai kontraktor untuk membina rumah. Jadi pelanggan pergi kepada pemaju, ya, rumah ni baru dalam brosur dan sebagainya, dia sign SPA, Sales and Purchase Agreement, dia pergi kepada bank, dia kata, bank, ya, aku lantik kamu sebagai kontraktor untuk membina projek ini. Dan bank melantik pelanggan untuk mencari ejen, untuk mencari sebagai ejen untuk cari kontraktor. Bank malah nak cari, dia kata, okey, kamu cari, saya wakilkan kamu pelanggan pergi cari mana-mana kontraktor yang kamu suka untuk bina rumah kamu, ya. Lepas dia jumpa, bank tanda tangan perjanjian istisna kedua dengan kontraktor pula. Lepas kita identify atau memilih kontraktor, maka bank akan tanda tangan, ya, kontrak yang kedua, kontrak istisna yang kedua dengan kontraktor yang kita pilih. Yang kontraktor yang kita pilih sebagai ejen untuk membina rumah dan membayar kos rumah itu mengikut jadual, ya, bagi pihak pelanggan. Ya. Pelanggan membayar kos secara tertunda. Ya. Rumah dah siap sikit-sikit dibayar secara tertunda. Bila projek dah siap diserahkan kepada pelanggan dan diikuti dengan penyelesaian harga penuh kepada bank ataupun secara pembayaran tertunda. Ini adalah proses kontrak istisna. Jadi kontrak istisna adalah kontrak tempahan yang digunakan untuk rumah-rumah yang sedang dalam pembinaan, ya. Baik. Baik, kita tengok akad-akad. Ini tahun 2015, tuan-tuan bersabarlah. Saya tak ada orang kata apa, data-data yang baru. Kalau kita tengok daripada Bank Islam sendiri, apa kontrak yang digunakan? Bank Islam kebanyakannya menggunakan kontrak tawaruk. Ya, tawaruk dalam tahun 2015, ya, perbankan Islam banyak menggunakan kontrak tawaruk. By Bitaman Ajil sebanyak 21%. Tak ada langsung musyarakah mutanakisah, istisna ada sikit, 0.5% saja, ya. Saja saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan, bank-bank ini berlainan strategi masing-masing ataupun ialah objektif masing-masing. Jadi Bank Islam contohnya menggunakan banyak kontrak tawaruk dan ada juga kontrak by Bitaman Ajil. Kalau bank muamalat pula, ya, kalau tuan-tuan tengok, ya, kalau tuan-tuan tengok dalam tahun 2010, ya, dia menggunakan 31% menggunakan kontrak by Bitaman Ajil. Kontrak tawaruk cuma 12%. 8 tahun kemudian dalam tahun 2018, ya, tawaruk telah naik kepada 78%, 79% dan telah mengurangkan BBA, by Bitaman Ajil. Jadi maksudnya Bank Islam dan juga Bank Muamalat telah mengurangkan penggunaan kontrak by Bitaman Ajil ataupun tidak lagi menggunakan kontrak by Bitaman Ajil, dan mana-mana kontrak by Bitaman Ajil yang lama dibiarkan habis begitu sahaja, tetapi mereka telah menambah penggunaan kontrak tawaruk. Affin Islamic pula, yang interestingnya Affin Islamic, kita baca dalam bahasa Mak Salehnya. Affin Islamic continue to invest, ya, ni tahun 2018. Dia punya financial annual report. Continue to invest in ensuring that its products are widely accepted globally based on Sharia concept of istisna. Dia istisna baru nak start. Ya. Murabahah and ijarah and musyarakah mutanakisah. Bank wants to be the market leader of innovative Sharia-based product and move away from questionable product. Ya, that is bayinah, ya, by Dayan, ya, and by Bitaman Ajil. Jadi bank Affin Islamic dia nak move away from kontrak-kontrak yang terdapat khilaf antara ulama seperti bayinah dan juga by Bitaman Ajil. Jadi kalau dalam tahun 2010 contohnya, dia menggunakan 52% by Bitaman Ajil, ya, 2018 telah berkurangan yang banyak, tinggal 5.7% sahaja. Dan musyarakah tahun 2010 tak ada langsung, sekarang dah naik kepada 34%. Dia banyak konsentrate, Affin banyak konsentrate kepada penggunaan kontrak ITAP. ITAP ni untuk kebanyakannya untuk pembelian kereta, ya, kontrak pembelian kereta. By Bitaman Ajil telah banyak berkurangan, ya, dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawa kontrak by Bitaman Ajil telah banyak berkurangan, ya, dalam penggunaannya di bank-bank. Baik.
last kali saya nak bincangkan sedikit, kebanyakan orang kata perbankan Islam mahal dan sebagainya. Saya dapat bukti saya sendiri, ya, anak saya yang membeli rumah, saya saja nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan bahawa adalah satu yang tidak benar bahawa perbankan Islam lebih mahal. Ya. Ada 19 perbankan Islam di Malaysia, tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan boleh pergi buat shopping, ya, shopping, pembiayaan shopping. Tuan-tuan nak beli rumah, siap ke, yang tak siap ke, atau dalam pembinaan, pergilah cari. Jangan dah ikut cakap ya, ulama-ulama Facebook ni. Ya, saya ambil satu contoh. Ya, rumah yang harga 443,000, jumlah pembiayaan 399,000. Ya, saya suruh anak saya untuk pergi minta maaf ya, minta pembiayaan daripada semua bank, termasuk perbankan konvensional. Ya, Afin Islamik, AM Islamik adalah perbankan Islam, BSN. Ini developer yang bagilah, developer bagi 4 panel bank dia. Dan BSN konvensional, ya, Afin Islamik, ya, memang Islamik. Apa yang digunakan kontrak, ya, rumah ini dalam pembinaan, ya. M Islamik menggunakan Bai Bitaman Ajil, dan sebab Bank Simpanan Nasional menggunakan kontrak pinjaman sebab konvensional, ya. Dan Afin Islamik menggunakan Musyarakah Mutanakisah, dan Maybank Islamik menggunakan Bai Bitaman Ajil. Semua lulus kecuali Maybank Islamik. Tak tahulah kenapa tak lulus. Tuan-tuan tengok angsuran bulanan dia. M Islamik RM1,934. Bank Simpanan Nasional, perbankan konvensional, pembayaran bulanannya ialah RM2,041. Ya, dan Afin Islamik yang termurah dan menggunakan Musyarakah Mutanakisah RM1,883. Dan saya menasihati anak saya untuk memilih kontrak ataupun akad Musyarakah Mutanakisah sebab rumah dalam pembinaan, kalau tak siap kita boleh batalkan kontrak itu. Jadi ini adalah bukti bahawa banyak terdapat penipuan daripada orang-orang yang mengatakan bahawa perbankan Islam lebih mahal. Ya, lebih mahal sebab apa? Mereka cuma mengenal terdengar angin-angin dan daripada orang yang nak memburuk-burukkan perbankan Islam itu sendiri. Jadi ini adalah bukti, salah satu bukti yang perbankan Islam itu kebanyakannya adalah amat kompetitif. Saya tak kata murah, saya kata kompetitif berbandingkan dengan perbankan konvensional. Lebih-lebih lagi, perbankan Islam mengelakkan kita daripada riba, gharar dan juga judi. Ya, tuan-tuan, pilihlah perbankan Islam tanpa ragu-ragu, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Ya, kalau ada soalan saya boleh jawab sekarang sekejap. Tak ada soalan di sini. Tengok sekejap di Facebook sekejap. Facebook mungkin ada soalan. Tak ada soalan. Itu saja tuan-tuan dan puan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-Az dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.